Sebab tu ulama mengatakan, kalau kita nak bangun malam tuan-tuan, nak bangun, kalau tak baca, apakah amalan dia? Di sini dia kata dia antara amalan yang perlu dilakukan sebelum tidur. Yang pertama sekali ada niat azam untuk bangun malam. Ada niat, innamal a'malu biniat. Kita akan tengok hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-17 dalam bab ni. Jadi hadis yang ke-17 tuan-tuan, iaitu hadis pendek saja. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salatu afdal qala tulul qunuti. Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, su'ila, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus salatul afdal, manakah solat yang paling utama? Qala tulul kunuti, iaitu paling lama berdirinya. Maksudnya tuan-tuan, diri berlama. Tetapi ulama membahaskan tentang apa tuan-tuan? Kadang-kadang mengikut khusyuk kita tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang diri lama khusyuk, kadang-kadang ada yang rokok khusyuk lama, kadang-kadang ada kata sujud sujud lama. Bergantung kepada khusyuk tuan-tuan di mana sebenarnya yang lebih tu. Berdiri lama ke, duduk lama ke, sujud lama ke, rokok lama ke, bergantung pada tuan-tuan. Ikut kemampuan tu tuan-tuan. Jadi nak ceritakan ni tuan-tuan, dalam hadis ni nak menyatakan bahawa paling lama berdirinya, sebagaimana Rasulullah SAW bila dia solat, yang sebelum tu kita dah dengar hadis, baca surah Baqarah, sambung surah Al-Imran, sambung surah An-Nisa kan, yang kita baca hadis sebelum tu. Maknanya panjangnya ataupun lamanya Rasulullah SAW dia solat malam, bangun malam. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini sebabkan keutamaan solat malam. Keutamaan solat malam. Walaupun kita tengok tuan-tuan, Allah tajuk solat keutamaan malam tuan-tuan, tapi nak cerita tuan-tuan, kita ambil keberkatan, kita baca hadis ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan dapat keberkatan daripada Allah SWT untuk menguat ataupun memberi motivasi kepada kita untuk bangun malam. Ataupun solat malam, bangun malam dan solat malam. Sekurang-kurangnya kita dengar tuan-tuan, hadis ni ada tuan-tuan, kan? Banyak hadis yang kita dengar. Cuma amalan ataupun yang nak perlu kita lakukan. Sebab tu tak rugi tuan-tuan kalau kita dengar daripada kitab Ar-Ridha ni, tak lain tak bukan Imam Nawawi rahimahullah untuk mengajak kita untuk menambahkan amal ibadat dan menambahkan amalan-amalan soleh melalui hadis yang telah disusunkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, supaya ada motivasi sikit kan, itu dia melakukan amalan-amalan soleh. Dan insya-Allah hadis yang ke-18 pula tuan-tuan, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu salatu ila Allah salatu Daud alaihi salam wa ahabbu siyamu ila Allah siyamu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthu wa yanamu suduthahu wa yathumu yawman wa yuftiru yawman, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kenapa tuan-tuan? Abdullah bin As ni seorang yang sahabat, selalu melakukan ketaatan, rajin solat, puasa, sehingga solat dia tuan-tuan, dia solat sampai nak subuh contoh, tak tidur, tak tidur. Berpuasa pula tuan-tuan sampai tak tu, puasa je, tak nak berbuka. Tu dia kan, puasa je, nak puasa je kan, kadang-kadang tak nak berbuka. Sebab nak melakukan ketaatan ni, sehingga Rasulullah tegur. Maka Nabi kata apa? Ahabbas salatu ilallah, solat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, salatu Daud alaihissalam, solat Nabi Daud alaihissalam.
Macam mana solat Daud Nabi alaihissalam? Nanti kat bawah dia tulis nanti. Okay, nah, solat Daud Nabi alaihissalam. Yang kedua, wa habba siyam ilallah, puasa yang disukai oleh Allah, seperti puasa siyamu Daud alaihissalam, seperti puasa Daud Nabi alaihissalam. Macam manakah puasa Nabi Daud alaihissalam? Kana yanamu nisfal lail, adalah Nabi Daud alaihissalam dia tidur pada pertengahan malam. Kan, yanamu pertengahan malam. Wa yaqumu thuluthahu, dan dia bangun 1/3, sepertiga. Wa yanamu thudusahu, dan dia tidur 1/6. Bermakna tuan-tuan, tidur bangun, solat Nabi Daud alaihissalam tidur balik semula. Kenapa? Untuk mendapat kesegaran untuk solat subuh nanti. Kan? Sebab tu kalau bagi orang yang selalu solat bangun malam tuan-tuan, kalau yang selalu bangun, maka disunatkan selepas solat 2 rakaat hendaklah ittaja'a, baring sebentar tuan-tuan. Disunatkan. Itu bagi orang yang melakukan solat malam. Disunatkan. Disunatkan. Jadi solat Nabi SAW itu yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu, bangun 1/3 dan tidur 1/6. Maksud dia. Wa yathumu yauman wa yuftiru yauman, dan puasa Nabi Daud alaihissalam, esok puasa, esok tak puasa, esok puasa, esok tak puasa. Macam begitulah tiap-tiap hari kalau nak jadikan satu amalan. Sebab tu ulama mengatakan, kalau kita nak bangun malam tuan-tuan, nak bangun, kalau tak baca, apakah amalan dia? Di sini dia kata dia antara amalan yang perlu dilakukan sebelum tidur. Yang pertama sekali ada niat azam untuk bangun malam. Ada niat, innamal a'malu binniat. Maksudnya tuan-tuan, malam ni kita tidur kan, kita dah ada niat, nanti aku nak bangun tahajud lah, sekurang-kurang pun dapat 2 rakaat pun jadilah. Ada azam, ada usaha. Usaha apa yang pertama sekali? Pertama, tidur awal. Itu confirm tuan-tuan, kena tidur awal kalau nak niat bangun malam. Kedua, jam loceng, ada azam. Ataupun handphone kan, bunyi itu, okey, loceng, ataupun apa-apalah. So isteri dia kejut ke, anak dia kejut ke, contoh pukul 2-3 pagi ke, itu azam. Untuk bangun malam. Tu dia ada azam, bangun. Orang kejut ke apa, mesti ada azam tuan-tuan. Loceng kan, bila dia ada niat ada azam tuan-tuan, bila bangun dengar loceng, pukul 2, tu dia bangun. Tapi kalau tak ada azam niat, gini apa ni, tu tutup, dah tak bangun dah tuan-tuan. Kan? Dah tak bangun dah. Tengah loceng apa bising ni, tu tutup. Tangan sendiri pergi, tutup sendiri, tutup ting. Kan? Ataupun kejut, bangun. Maaf. Alah, pergilah solat dulu. Dia tidur balik. Sebab apa? Tak ada niat, tak ada azam untuk melakukan, untuk bangun solat malam. Tak ada azam, tak ada niat, langsung tak ada tuan-tuan. Kan? Kalau ada niat tu, insya-Allah kita boleh bangun. Insya-Allah boleh bangun. Itu yang pertama, mesti ada azam untuk bangun malam. Kena buat tuan-tuan. Azam. Azam. Yang kedua, perlu tinggalkan maksiat ataupun melaku dosa pada waktu siang. Tu dia. Memudahkan bangun malam. Dah ada niat, tapi siang tadi tengok benda bukan-bukan, contoh, payah. Benda maksiat ataupun buat dosa. Apa dosa dia? Mengumpat ke apa ke, semua termasuk dosa. Banyak melakukan, mengumpat ke gitu-gitu. Ini susah nak bangun. Lihat. Bangun malam. Maknanya tinggalkan dosa ataupun tak melakukan maksiat pada siang hari. Tu perlu ada. Kan? Itu dia antaranya. Ini pernah berlaku pada Ibrahim bin Adham. Yang berlaku, dia kata dia nak bangun malam tapi tak bangun. Tak boleh bangun. Kenapa? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahawa hendaklah kamu tinggalkan perkara sia-sia ataupun perkara yang maksiat ataupun buat dosa. Tinggalkan.
Ni perlu tuan-tuan. Kalau kita nak bangun malam, kan, nak bangun malam. Tu yang kedua. Yang ketiga, had makan, minum, terutamanya pada waktu malam. Jadi waktu malam tuan-tuan tak digalakkan makan. Ni doktor pun dah tuan-tuan, dah confirm dah. Maksudnya pukul 10 makan lagi nasi biryani. Sedap. Contoh, misal 10 malam ke 11 malam kan makan. Tak digalakkan. Termasuk doktor juga. Ulama pun tak menggalakkan makan berat. Kalau nak pun makan contoh apa, biskut ke yang benda-benda yang ringan. Paling kuat pun makan malam tuan-tuan petang. Kan pukul 6 ke 6.30 ke, tu makan berat apa. Masuk dah lepas waktu maghrib dah susah. Habis macam mana pula kalau ada kenduri kan makan juga sedap kan. Setengah doktor mengatakan boleh juga, tetapi jangan sampai pukul 9. Jangan lebih pukul 9. Sebab ada orang mengkaji, sekiranya dia makan, sebab orang kena darah tinggi banyak sebab makan malam, salah satu hal darah tinggi. Makan malam. Sebab bila dia makan malam tuan-tuan, bila kita tidur, tu yang tu. Lepas makan kan kenyang, tu tidur. Dan sebenarnya lepas makan jangan tidur. Jangan tidur. Kalau boleh had pun pukul 9 dah, padilah makan malam. Maksudnya makan malam tu maknanya makan berat tuan-tuan. Makan nasi biryani ke apa kan. Kalau kena biasakan makan petang. Masuk dah tu, kalau lapar juga makan roti ke makan biskut pun jadilah. Ambil yang tu, yang ringkas-ringkas. Jangan makan berat juga. Semua dah sental. Malam siang sama je menu dia. Kan contoh dia. Tak. Tu kena jaga. Sebab tu kena hadkan makan dan minum. Kalau tuan-tuan makan contoh dah berat, pukul 8 dah pukul 9, pukul 10 malam dah makan berat, macam mana nak bangun malam? Tak ada. Orang kejut pun jatuh bom pun tak dengar tuan-tuan. Kan? Boom tu kan. Tak sedap tidur. Sebab dah kenyang. Tu darah tinggi lah apa. Semua itu ada kaitan tu dengan kesihatan. Kena jaga makan malam. Jadi kalau elok pada awal. Kalau nak ringan pun mi ke apa, tu ringan-ringan lah tuan-tuan. Tapi elok tu janganlah. Ya, jangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalkan tidur kailulah. Kena bangun malam kan. Maksudnya sama ada sebelum zuhur atau selepas zuhur. Tengok apa ni waktu kerja kita macam mana kan. Tengok keadaan. Kalau sebelum zuhur tu mungkin 1 jam sebelum zuhur, rehat kan, tidur sebentar. Ataupun selepas zuhur contoh kan, kita tidur sebentar. Ambil setengah jam pun jadi cukup. Ataupun banyak kerja, tidur 5 minit pun 10 minit pun gini dah tidur kat situ kan, pun dah cukup. Lepas tu segar tuan-tuan. Kailulah. Kena buat kailulah, tidur sebentar. Kalau negara Cina tuan-tuan, budak-budak tadika dia tidur. Cikgu dia suruh tidur. Pukul 11 pukul 11 ke pukul 12 tidur, semua tidur. Lepas tu bangun belajar. Tu tengok kat negara Cina tu, budak tadika disuruh tidur. Baring kan. Semua budak tafiz kan. Kalau waktu pukul 9 lebih 11 ke 12 kan, semua tidur. Wajib tidur. Rehat. Kan? Rehat. Dan hadis yang ke-19, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fi laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan min amrin dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin, rawa Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fi laili la sa'atin, sesungguhnya pada waktu malam ada satu masa la yuwafiquha rajulun muslimun, jika bertetapan orang tu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertetapan khairan
min amri dunya wal akhirah, dan dia berdoa untuk kebaikan sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat pada waktu malam. Pada waktu malam tu dia. Illa a'tahu iya, kecuali Allah Ta'ala akan perkenankan. Waktu malam tu tuan-tuan, ada satu, jika tuan-tuan doa saja kena mustajab, maka Allah Ta'ala akan perkenankan. Tu dia. Wa dzalika kullu lailatin. Begitu pada tiap-tiap malam. Dalam hadis ni tuan-tuan nak menunjukkan bahawa dia tak menyatakan okey mustajab doa pukul 2 pagi contoh. Mustajab doa pukul 2.30 contoh. Tak ada, dalam hadis tak ada. Dia tak nyatakan. Tapi Nabi menyatakan bahawa mustajab doa tu pada waktu malam. Ada satu tempat waktu malam, tak tahu di mana. 3 pagi ke, 3.30 pagi ke, 4.30, tak tahu. Tak tahu. Cuma Nabi kata sekiranya kamu doa pada Allah kena bertetapan mustajab tu, maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimullah dalam syarahnya mengatakan apa? Terdapat satu masa mustajab pada setiap malam. Digalakkan semua orang berdoa tiap-tiap malam tuan-tuan. Sebab tu bangun malam. Cuma tak dinyatakan bila, 1/3 ke, 2/3 ke, kan contoh, tak dinyatakan. Kata memang pada tahap tu dia kata, dan dia mengharap bersungguh-sungguh mencari. Maksud berdoa lah tuan-tuan. Waktu malam tu tuan bangun nak apa-apa, solat hajat kamu kan, dia tak ada okey waktu mustajab berdoa okey pukul 3 pagi, semua dah nunggu. Pukul 3 pagi kalau dia tahu mustajab doa tu tuan-tuan, semua dah nunggu dah sedunia. 3 pagi baru nak solat hajat. Kau tiap tak solat lah. Tu dia. Kan? Ataupun pukul 4.30. Okey. Semua solat hajat. Minta Allah Ta'ala betul-betul kan. Mustajab doa. Tu. Lepas tu dah tak doa lah. Malah buat ibadat. Sebab tu dah ada. Sebab tu hikmah dia tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan tak tahu. Bila tak tahu, dia suruh apa? Orang ni, hamba dia ni tuan-tuan, bila berdoa tu bersungguh-sungguh mencari. Bangun malam, pukul 2-3 pagi bangun. Sebab kita tak tahu mana tu kan. Bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat, bersungguh melakukan amalan soleh buat. Tu hikmah dia tuan-tuan, supaya ni hamba dia ni mencari. Ini senang je kan. Mustajab doa pukul 3 pagi, semua dah tunggu mustajab doa. Dah, lepas tu dah tak buat, semua tidur balik semula. Tidur. Dah malam dah. Sebab apa? Dah mustajab doa, dah buat apa nak bangun malam lagi kan? Hikmah dia tu tuan-tuan. Kenapa mustajab doa pada malam tu yang dikatakan oleh hadis ni tak ketahui, tak tahu. Bila dia mustajab doa tu, tak tahu. Kan? Sebab hikmah dia supaya manusia tu bersungguh-sungguh tuan-tuan bangun malam mencari. Kan? Macam Lailatul Qadar juga kan dalam bulan Ramadan. 10 hari tu. Kan contoh kan? Mungkin 29 dah letak kan. Tapi tak maksudnya 29 je tu kan, tak. 10-10 tu kena cari. Ini 29 je. Kemai bukan bengkok dari masa tu je. Esok dah tak ada dah. Lepas tu dah tak, sebelum tu tak ada lagi. Dah bengkok, dah bengkok dah lagi. Ya Allah, mudah dapat Lailatul Qadar malam kan. Dah pening kepala tengok kipas lagi tu contoh. Jadi Nabi dah suruh dah. Masuk 10 yang terakhir tu dah bersungguh-sungguh dah melakukan amal ibadat. Tak kira lah Lailatul Qadar tu bila, tetap kita lakukan. Mula daripada tu 10 yang terakhir tu. Betul juga dengan hadis ni, kan? Di antara salah satu mustajab doa tuan-tuan. Mustajab doa. Dan hadis yang ke-20, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal lail falyaftahi salatu bi rak'ataini khafifataini, rawa Muslim. Dari riwayat lain pula,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatu bi rak'ataini khafifatain. Jadi ada dua hadis tuan-tuan. Satu daripada Abi Hurairah, dari satu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qama ahadukum," apabila kamu bangun, "minal laili," pada waktu malam, "falyaftahi salatu," maka kamu bukalah solatlah dengan 2 rakaat yang ringan, khafifataini, yang ringkas, sebelum solat tahajud. Itu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Kana adalah Rasulullah SAW apabila bangun pada waktu malam, dia membuka solatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Maksud 2 rakaat ringan ni tuan-tuan, tak panjang. 2 rakaat je. Bangun surah Fatihah, Qul ya kafirun, Fatihah, Qul Allah, dan bagi salam. Baru solat malam. Tahajud ke, solat taubat ke apa, baru dimulakan. Sebab tu dalam hadis ni mengatakan disunatkan bila nak bangun tu solat 2 rakaat ringan. Kerana apa? Untuk menyegarkan dan memberi semangat kita nak mula mukadimah kita solat waktu malam. Mukadimah kita, pendahuluan kita, mukadimah nak mula-mula, tak terlalu berat je, kan? Contoh buka puasa tuan-tuan, buka puasa disunatkan tamar. Mukadimah ni sebiji tamar ataupun 3 tamar, ringan. Taklah maksudnya buka puasa je terus makan berat nasi, tak, terkejut perut tuan-tuan. Begitu juga mukadimah kita nak bangun malam. Nak bangun malam tuan-tuan, kita bangun saja, ambil uduk, solat 2 rakaat yang ringan dulu. Allahu Akbar. Sebab apa? Bila kita bangun tidur tuan-tuan, ini praktis dulu. Allahu Akbar, praktis. Ringkas dulu, ringan. Untuk tu, kluk-kluk bunyikan contoh kan. Tak ada bangun saja terus solat lama. Lama. Tak ada. Mukadimah dulu. Pendahuluan dulu. Disunatkan. Disunatkan. Sebab tu sama ada tuan-tuan bangun solat 2 rakaat tu solat wuduk ke, ambil wuduk ke, jadi 2 rakaat. Disunatkan 2 rakaat. Sunat yang ringan. Bau start panjang. Tuan-tuan baca apalah kan. Yang penting solat tahajud ke, solat apa ke, tuan-tuan mu buat. Jadi nak cerita dalam hadis ni, 2 hadis ni menyatakan bahawa disunatkan kita buat solat sunat yang ringkas dahulu sebelum kita melakukan solat tahajud. Solat tahajud disunatkan. Kenapa? Wali izhabu atharanaum, kerana untuk menghilangkan kesan-kesan tidur dan memberi semangat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segar, maksudnya kita semayang tu tuan-tuan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang segar. Dah nampak? Tu lagi bagus. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis kedua hadis ni letakkan dalam bab keutamaan solat ataupun bangun waktu malam. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok tajuk ni tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah dia letak bab fadlul qiyamul lail, kelebihan bangun malam. Tetapi kalau ulama-ulama hadis tuan-tuan bagi diri dan suatu benda apa ni macam satu kewajipan. Susah dia nak pisahkan. Sebab dia dah jadi satu amalan. Dan bagi dia kata wajib dia kena buat untuk diri dia. Tu dia kan. Tetapi bagi ulama untuk orang awam kata dikatakan sunat, fadlul qiyamul lail, keutamaan kan, disunatkan. Maksudnya jika orang dah bila solat malam tu dah orang rasa dah selalu dah jadi satu amalan, kalau tinggalkan macam tak best lah, macam tak biasa kan. Dulu aku kan, ataupun dia selalu baca Quran, bila tak baca Quran dia macam tak sedap tak baca Quran. Dia baca juga Quran.
Ataupun zikir maksurat kan, pagi-pagi tiap-tiap baca. Memang dah baca. Hari tu dia tak baca. Macam aku tak baca ni, macam tak sedap. Dia kena baca. Jadi satu amalan. Macam itulah. Amalan tuan-tuan. Amalan. Begitu juga dengan solat malam. Sekurang-kurangnya, dia dah solat malam. Sibuk ngantuk. Dia pun bangun berat. 2 rakaat pun jadilah tuan-tuan. 2 rakaat pun jadilah untuk bangun malam. Solat malam. Begitu juga hadis yang ke-22 tuan-tuan. Mengenai bab itu solat malam. Wa anha, dan daripadanya, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail min waja'in aw ghairihi sallan minan nahari santaini asyrata raka'atin, rawa Muslim. Daripadanya, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail, sekiranya Rasulullah terlepas solat malam, berlaku terlepas, maksudnya Rasulullah tak buat solat malam pada malam tu, tak buat. Kerana apa? Min waja'in, sakit, mungkin terlampau sakit sangat kan, tak terbangun contoh kan, terlampau sakit, waja'in au ghairi, ataupun selainnya, shalla minan nahari sinta asyara rakaatan, maka akan Nabi solat pada waktu siang tu tuan-tuan sebanyak 12 rakaat. Seolah-olah dia ganti. Malam tu tak buat. Aku tak buat kata dia kan. Mungkin sakit ke mungkin apa, terlupa, maka akan Nabi buat pada waktu siang hari 12 rakaat tuan-tuan. 12 rakaat. Tapi solat witir dah tak boleh tuan-tuan. Solat witir dah tak boleh. Sebab solat witir tu penutup pada malam. Dah tak boleh. Jadi solat tu kan, cuma kata ulama boleh qada, boleh itu kan, tu dia. Kalau yang biasa yang buat. Tapi cerita kan, Nabi ganti pada siang hari 12 rakaat tuan-tuan. 12 rakaat ganti. 12 rakaat. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab keutamaan solat malam. Keutamaan solat malam tuan-tuan. Jadi rasa tuan-tuan penting tuan-tuan kan, kita untuk melakukan amalan-amalan soleh untuk menjaga diri kita tuan-tuan. Kita mengikut sunnah Nabi dan sunnah-sunnah para sahabat tuan-tuan. Nak menyatakan bahawa bangun malam ni tuan-tuan banyak kelebihan dia sebenarnya pada waktu malam. Walaupun 2 rakaat pun tak apa tuan-tuan. Jadi jangan tinggalkan. Kalau boleh buat tiap-tiap hari pun alhamdulillah. Jadi biasakan. Jangan tinggal. 2 rakaat pun tak apa, jadilah. Kalau tengok dah okey tambah lagi 4 rakaat kan. Okey tu. Ataupun tak seperti solat tuan-tuan. Tuan-tuan dah solat 2 rakaat, 4 rakaat, solat tahajud ke, tuan-tuan bangun, buka Quran, baca Al-Quran pun sama. Pada waktu malam. Lepas tu berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang kita nak tu apa tuan-tuan? Kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa, itu yang kita nak. Dah solat malam, contoh dah baca Quran, kita berdoa kepada Allah, kita menghinsapi diri tuan-tuan. Meminta keampunan daripada Allah Ta'ala dosa-dosa yang kita lakukan sebelum-sebelum tu, muda-muda dulu kan, kan? Muda-muda kita dulu kan nakal kan tuan-tuan kan, contoh. Muda-muda kita minta keampunan daripada Allah SWT tuan-tuan. Minta keampunan. Sebelum sampainya kiamat ataupun tiup sangkakala kan. Tu dia. Sebab tu ada hadis tuan-tuan yang menyatakan bahawa Nabi kata, aku tak merasa senang. Kenapa? Para sahabat bertanya. Kerana malaikat Israfil ketika itu diambil karnun, tanduknya diletak kat bibir dia. Bila diperintah oleh Allah Ta'ala, tiup saja tuan-tuan, habis. Tiup sangkakala tu habis. Sebab tu ulama mengatakan tiupan pertama mematikan semua. Habis semua mati tuan-tuan. Tak ada siapa yang hidup. Kecuali yang dikendaki oleh Allah SWT. Tapi kata pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yang hidup mungkin bidadari kat syurga. Itu pendapat dia. Kadang-kadang yang hidup kata dia yang tu, yang jaga atau api neraka dan syurga kan. Ada pendapat lain, tapi pendapat Imam Qurtubi mengatakan tak ada, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup, lain semua mati. Kan, tiup je mati semua tuan-tuan.
Tiup kali kedua, bangkit. Ada pendapat kata 3 tiupan. Yang pertama, tiup je, mengucar kacir ni, dunia ni habis. Kucar kacir. Apa ni, gunung terbelah, laut akan naik semua. Bagi siapa yang hidup masa tu, yang merasai. Tiupan kali kedua pula, baru mematikan semua orang. Bila mati saja, tiupan yang ketiga baru dibangkitkan. Sehingga Abu Hurairah ditanya oleh sahabat, "Wahai Abu Hurairah, di antara tiupan pertama dan tiupan kedua berapa lama?" Kata Abu Hurairah, 40. Sehingga sahabat bertanya, 40 apa? 40 hari ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Abu Hurairah tak menjawab. Tapi Abu Hurairah menceritakan tentang hadis tu kan. Dia tu cerita, bila dah tiup saja, bangkit, orang bangkit je, hujan akan turun. Hujan akan turun semua, seperti sayur-sayur yang biji sawi akan tumbuh. Begitu juga manusia kan, tulang belakang kan. Bila hujan turun, itu kita akan dibangkitkan jadi orang balik semula, tuan-tuan. Wah, kita akan dibangkitkan. Tu dia. Kalau kita mati semua, tuan-tuan. Mati. Tu dia. Nak akhirat, nak syurga, kita kena mati dulu. Oh, tak nak mati contoh kan, mana dapat syurga, tuan-tuan? Kena meninggal, kita akan merasai semua, tuan-tuan. Akan merasai kematian. Kan? Tu dia. Lepas tu kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, kan? Banyak kan dosa ni, minta-minta kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.